Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Madam. Good morning, Pagi, madam. morning. Semua sihat? Sihat, Madam. Madam. Madam sihat? Alhamdulillah sihat. Mana Maruku ni? Nanti saya post, madam. Nanti madam saya address ya. Selamat raya. Seronok, Madam. Selamat raya dapat merentas negeri, boleh berkumpul. Okay, mana yang lain lagi? Ada lebih kurang 4 orang lagi tak masuk. Ke kita nak mula dulu? Sambil-sambil tunggu dia orang, kita mula dulu lah ya. Mula dulu, Madam. Okay. So, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini setelah seminggu bercuti. So, saya harap semua sihat dan semua masih ingat lagi lah apa yang kita belajar sebelum bercuti. Okay, ingat lagi tak? Kita stop sampai mana sebelum bercuti? 2NF tu. Madam bagi latihan. Madam. Saya bagi latihan dekat mana, Sidos? Grup WhatsApp, Madam. Dekat grup WhatsApp. Okay. So, apa khabar latihan tu? Okay. Okay, Madam. Okay. Betul ke? Okay. Okay, so latihan dekat grup WhatsApp. Saya bagi yang ada berkaitan dengan vaksin kan? PET. Vaksin untuk PET. So ada. Jadi boleh kita tengok tak jawapan daripada beberapa orang yang sudi share jawapannya? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, so nak tunjuk kat mana jawapan tu? Nak share kat mana? Nak share dekat mana? Dekat Ikut madam. Ikut madam. Oh, ikut saya. Madam WhatsApp boleh. Dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp, lepas tu dekat whiteboard lah. Nanti kita boleh conteng. Kan? Kita boleh conteng sekejap. Saya on whiteboard sekejap. Okay, so saya dah share link dekat ruangan chat. Boleh tengok kat situ. Boleh join kat situ. Saya nak ambil balik. Saya nak copy balik soalan hari tu. Normalization. Okay. Okay. Ini soalan. Okay, sekejap saya share entire screen. Okay, ini soalan, betul tak? Betul ke tak? Betul, Madam. Okay, ini soalan. Okay, daripada soalan ni, saya minta kamu untuk normalize this table ataupun this relation to 1NF, 2NF ataupun 3NF. Okay, so yang mana dah ada jawapan boleh upload dekat whiteboard masing-masing. Okay, nanti kita tengok, kita cuba bincangkan soalan ni macam mana bentuk dia selepas kita normalize this relation. Okay, so macam mana rupa dia selepas kita buat first normalization, and then kita akan buat lagi second normalization, and then kita tengok lagi sama ada
ianya sesuai ataupun tidak untuk kita teruskan dengan third normalization. Okay, siapa yang dah upload jawapan? Okay, Sarah dah ada jawapan. Kartik dah. Kartik pusing-pusing. Nanti saya terpusing-pusing. Rotate jawapan tu. Okay, mana lagi? Sarah mana? Dah hilang dah Sarah. Okay, so mari kita tengok jawapan-jawapannya yang kamu dah buat. Saya nak tengok. Okay, kamu faham ke tidak normalization ni? Bagi saya, ini adalah salah satu daripada topik yang saya suka dalam database normalization ni. Dia sangat-sangat mencabar, dia macam games. Okay, mana dia yang dah siap? Upload yang dah siap. Upload jawapan yang dah siap. Madam, kejap. Ya. Line slow. Line slow. Alah, hujan ke? Kat sini hujan. Saya dapat sampai 2 NF je lah, Madam. Tak apa. Madam, saya dapat Madam. Dapat. Okay, upload jawapan. Saya cuba bincangkan jawapan dia macam mana. Okay, Solihin dah, Syarwini dah, Sarah dah, Kartik pun dah. Upload jawapan, Zaid pun dah. Yang lain-lain? Yang lain-lain tu buat ataupun tak buat? Madam, saya pergi tandas sekejap boleh? Sila-sila. Okay. Ada yang baru masuk ke? Okay, mana jawapan yang lain-lain ni? Yang sudi upload jawapan dekat whiteboard ni hanya beberapa orang saja ni. Saya nampak Aida Syakira, Aina, Daing, Kartik, Mai, Sarah, Syarwini, Solihin, Zaid, yang lain-lain. Apa khabar yang lain-lain? Lupa, Mahkamah Ruku banyak sangat. Lupa dah ada exercise yang kena buat. Okay, so kita tengok satu contoh Kita tengok satu contoh. Mana dah jawapan saya? Hilang dah. Okay, saya ambil jawapan daripada Sarah. Sarah ada? Ada Sarah? Saya ada. Okay, so kita tengok jawapan daripada Sarah. Okay, first NF. Okay, sebelum tu, okay, kita tengok dulu pada table. Kita tengok dulu kepada table yang diberi ataupun relation. Saya sebut relation lah ya. Supaya kita mahir istilah-istilah ataupun terms-terms yang ada yang diguna pakai dalam database. So dalam database kita tak panggil table, dia lebih prefer kepada relation. Okay. So kita tengok relation yang diberi. Okay, berkaitan dengan vaksinasi ataupun saya rasa vaksin ni kot untuk pet. So diberi pet ID ada
4, 246, 298, 341 dan juga 519. Kemudian pet name, ada Rover, ada Spot, ada Maurice, ada Tweedy. And then pet type, ada dogs, ada cat, ada bird. Okay, pet age, kemudian ada owner, kemudian visit date, kemudian ada procedure number and then procedure name. Okay, daripada sini, so kita akan transform kepada first and F. Okay, first and F, kita kena tahu untuk buat first and F, so kena ada syarat dia lah. Ada syarat dia. Apa syarat dia? Untuk kita transform this relation to first and F. Semua bersama dengan saya ni Semua Ya, bersama-sama dengan ada. saya. Ada. Alright. Okay, first and F. First and F, kita kena tahu syarat dia. Dia mesti single value. Dia mesti single value. Boleh? Boleh. Okay. First and F, First and F, dia mesti single value. Okay, so single value ni single value yang macam mana? Attribute single value. Maksudnya Asingkan. setiap attribute ni dia mesti ada satu value saja ataupun satu entity saja. Dia tak boleh ada double ataupun triple value. Okay, so kita tengok dekat relation kita, ada tak attribute yang ada double ataupun triple value? Ada tak dekat relation kita ni? Kat mana? Attribute yang mana satu? Visit date, procedure name, procedure name. Yes. Okay. So dekat relation kita ada beberapa attribute yang ada double ataupun triple value. Dekat mana? Dekat visit date, dekat procedure number dan juga procedure name. Macam mana single value ni, madam? Saya tak faham. Single value ni maksudnya satu attribute, satu row tu, satu entity sahaja. Contoh, pet ID 246. Dia ada satu je. Dia tak ada banyak. Okay, tengok dekat visit date. Visit date dia ada tiga entity kat sini. Okay, 1 Januari, 13 Januari. Yang kedua, 27 March. Yang ketiga, 2 April. So dia ada triple value kat sini. So kita tak nak. Dalam first and F, syarat dia mesti single value. So kita akan tukar, kita akan change ataupun kita transform this U and F relation kepada first and F relation. Okay, so kita tengok jawapan daripada Sarah. Macam mana Sarah buat first and F tadi? Okay, so kita tengok. Pet. Okay, ni Sarah dah buat dua game. Okay, so saya teruskan lagi. Okay, so first kita ada single value. First single value, syarat dia. Yang kedua, so kita buat, kita asingkan yang mana? Kita asingkan primary key. Kita asingkan primary key. Okay, so kita tengok dekat relation ni. Okay, attribute yang mana yang kamu rasa dia adalah primary key ataupun dia adalah calon primary key? Attribute yang mana? Pet ID. Pet ID dengan ada lagi tak attribute yang kamu rasa dia tu sesuai untuk dijadikan sebagai primary key? Primary key. Procedure name. Yes, dengan procedure number. So ada dua attribute yang sesuai untuk dijadikan sebagai primary key. Okay, so di sini kita asingkan dia siap-siap. Okay, so kita asingkan dia untuk first primary key, untuk first primary key. Okay, so kita senaraikan apa attribute dia. Okay, bermula dengan
pet ID, betul tak? Betul? Betul. Okay, kita mula dengan pet ID. Kemudian apa lagi attribute yang sesuai? Pet Yang related name. dengan pet ID. Okay, so pet name. Okay, kemudian Pet type. pet type. Kemudian Pet age. pet age. Kemudian Owner. owner. Okay, so dekat sini bila kita rujuk kepada pet ID, so kita dapat tahu berkenaan dengan pet name. Name. Kita tahu juga berkenaan dengan pet type. Type. Kita tahu juga pet age, umur dia berapa. Dan kita Madam. tahu juga siapa owner dia. Ya, ya. Madam, ada tak nama Hajar nak masuk kelas? Hajar. Okay. Tak apa suruh lambat aja. Dah kena tunggu kat luar. Okay, so ini untuk first relation. First relation, so kita dapat first relation. So kita dapat berkaitan maklumat berkaitan dengan pet. Based on pet ID, kita dapat tahu pet name. Kita dapat tahu pet type. Kita juga dapat tahu pet age. Kita juga dapat tahu siapa owner dia. Based on kepada primary key dia, pet ID. Okay, yang kedua, second relation. Okay, so apa dia punya primary key? Tadi kamu kata primary key dia adalah procedure number. Okay, visit date berada kat mana sesuai? Dekat procedure number tu. Okay, so yang kedua adalah procedure number. Okay, melalui procedure number, so kita dapat tahu apa? Melalui procedure number, so kita dapat tahu apa? Visit date. So kita dapat tahu visit date dia bila. Visit date. And then kita dapat tahu apa lagi maklumat bila kita rujuk ke procedure number. Procedure Yes. name. Kita juga dapat tahu maklumat berkaitan dengan procedure name. Hanya merujuk kepada procedure number, kita dapat tahu procedure name dia apa, bila tarikh kita nak kena ambil injection tu lah, vaksin tu. So kita dapat dua relation. Okay, so first NF kita akan create ataupun kita akan develop two relation. Yang pertama berkaitan dengan pet, yang kedua berkaitan dengan procedure number. Okay, nama terpulang, you nak buat nama apa? Untuk first relation ni apa nama yang sesuai untuk berkaitan dengan pet? Untuk yang second relation ni apa prosedur yang sesuai berkaitan dengan prosedur? Okay, so kita tengok apa yang Sarah buat. Okay, untuk first relation, Sarah namakan dia sebagai pet sahaja. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so dekat first relation pet, okay, apa maklumat yang ada iaitu pet ID sebagai primary key. Tak besar sangat ni. Sekejap besar pula dia punya ni. Okay, ada pet ID. Kemudian ada pet ID. So melalui pet ID kita dapat tahu pet name, kita juga dapat tahu pet type, kita juga dapat tahu pet age dan juga kita dapat tahu owner. Okay, boleh? Madam, Ya. kan dekat dalam table tu kan pet ID, pet name tu jarak kan? Tapi kalau kita nak masukkan dalam table kena ada underscore, betul tak? Ke saya salah buat? Ya.
Kena ada underscore sebab dia tak boleh ada jarak. Okay, so kena letak underscore. Okay, so ini untuk first relation. Okay, second relation berkaitan dengan procedure. Okay, so untuk second relation, Sarah namakan dia sebagai appointment. Okay, boleh, tak ada masalah. Nama terpulang. Okay, apa yang ada dalam appointment iaitu apa dia punya primary key? Procedure number. Okay, so procedure number. Procedure number sebagai primary key. Pet ID ni primary key kat sini. So bila dia berada dalam table appointment, dia jadi candidate Candidate key. Oh, kalau foreign key tu bukan pet ID madam? primary Untuk key untuk appointment. Kan hari tu madam cakap foreign key kan. Saya cari foreign key tu sebenarnya. Saya letak pet ID tu. Primary key. Kalau macam kan kita nak relatekan table tu kan. Maka kena pakai foreign key. Tu saya ingatkan foreign key tu pet ID tu. Sebab Sarah dah ambil pet ID sebagai primary key dekat table first ni. Pet ni dekat sini. Okay. So dia kita tak boleh pakai 2 kali sebagai primary key. So dekat appointment Sarah kena ambil procedure number lah sebagai primary key. Yang ini jadi foreign key. Ini kiranya sebagai garisan saya tu patutnya dekat procedure 6, betul? Ya, betul. So pet ID tu tak ada garisan lah kan? Ya, tak ada garisan. Okay. Saya confuse tu. Okay. So boleh dah? Boleh faham dah? Dah boleh dah. Boleh, okay. So untuk table yang kedua berkaitan dengan procedure. So procedure number adalah primary key. Okay, based on procedure number, so kita dapat tahu procedure name, visit dan juga visit date. Okay, so daripada sini kita nak buat relation antara first table dengan second table melalui pet ID. So pet ID kat sini dekat table yang kedua ni adalah orange key. Okay, so selesai untuk first relation, first NF. Okay, boleh untuk first NF? Boleh madam. Boleh faham? Boleh Boleh. Alright, okay. So, untuk second relation, Sarah dah buat? Ke first je? Dah. Dah? Okay, dah upload dah? Sekejap. Saya upload Okay, mana lagi jawapan yang lain-lain? Tak ramai yang upload jawapan ni. Beberapa orang sahaja yang upload jawapan dekat whiteboard. Yang lain-lain mana? Dah madam, saya dah upload. Dah. Okay, so kita tengok kepada second NF. Mana Sarah punya? Okay. Okay, ini second NF. Okay, so ini adalah 2NF. Okay, kita tengok dulu first NF. Okay, daripada first NF, okay, ini first NF, kita nak ke 2NF. Okay, kenapa kita perlu kepada 2NF? Okay, kita tengok kepada relation kita. Kita tengok kepada relation kita. Kita tengok first relation. Kita tengok kepada first relation, table ataupun pet. Okay, pet ni. Ada tak lagi attribute yang kita rasa dia boleh jadi primary key? Ada. Mana dia? Dekat table pet madam? Ya, table pet. Pet. Table pet. Ada tak? Tak ada. Okay, tak ada. Tak ada dah Tak ada. Okay, appointment? Appointment procedure name. Procedure name boleh jadi sebagai primary key. Betul? Okay, tak apa. Kita tengok dulu first relation.
pet ID. Okey, daripada first ni kita tak payah tengok yang kedua lagi Kita tengok yang pertama dulu. Okey, untuk pet. Okey, daripada table pet ataupun relation pet ni, okey, so kita wajib ke daripada pet ID ni kita boleh tahu ada tak yang kita boleh pecahkan? Contohnya melalui pet ID ni kita boleh tahu owner. So kita tak payah tahu boleh. pet name dia, pet type dia, pet age dia, tak payah. So daripada pet ID ni kita boleh tahu dah. So kita kata pet ID 341 kita tahu dah. Owner dia adalah Sam. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh tak? Boleh lah kan? Okey, daripada pet ID, so kita boleh tahu secara automatik kita boleh tahu owner. Okey, betul? Betul. Okey, and then apa lagi? Dari pet ID tu kita boleh tahu pet type dia. Okey, daripada pet ID ni juga kita boleh tahu owner dan juga kita boleh tahu visit Visit date. kan. Okey, so kita contohnya kita kerja kat klinik. Okey, kita refer 341 owner dia Sam, bila dia kena datang klinik? Kan? So kita tak payah tahu siapa, apa dia punya pet ni, apa haiwan peliharaan dia, berapa umurnya, tak payah. So kita boleh ringkaskan dia melalui pet ID, kita boleh tahu owner, kita boleh tahu visit date. Okay. Dan juga kita boleh tahu procedure name, madam. Procedure name dia. Okay. So dekat sini kita boleh pecahkan lagi. Kita boleh pecahkan lagi table ni terus supaya dia lagi simple, iaitu kita boleh buat pet ID. Daripada pet ID kita boleh dapat tahu owner. Kemudian Visit date. Lepas tu procedure name. Okay, kemudian kita boleh tahu procedure name. Okay, ada lagi tak yang kita boleh pecahkan kat sini? Procedure 6 tak procedure 6 dah. Okey. Okay, kalau nak pecahkan lagi procedure 6 ni, kita nak tahu pasal apa? Apa yang kita boleh ringkaskan lagi daripada procedure 6? Okay, so daripada procedure 6 kita boleh tahu berkaitan dengan pet ID. Lepas tu procedure name. Okay, procedure name juga nak tahu juga? Tu kita nak tahu pasal apa? Madam, maybe visit date, madam. Kat mana? Proceed number tu. Procedure 6 tu. Visit date. Dah ada dekat atas ni. Dah ada lah kat kita dah tahu owner. Kita tahu visit date dia bila. Kita tahu procedure name dia apa. Pet type. So daripada procedure number, apa yang kita boleh refer? Owner. Pet ID dan? Owner. Ni ada kat atas ni dah ada dekat owner. Pet age. Pet age. Pet ID dan juga pet age. Ya ke? Procedure 6. Okay, kita tengok table daripada Sarah untuk second NF. Okay, second NF untuk pet, first relation pet. Okay, so Sarah kekalkan pet ID, pet name, pet type, pet age and then juga owner. Okay, untuk second relation appointment, okay, Sarah kekalkan juga visit pet ID, foreign key, visit date, procedure number dan juga procedure name. Okay, so untuk third relation iaitu procedure. Okay, procedure Sarah buat berkaitan dengan
procedure number dan juga procedure name. Okey, betul? Melalui pad ID, kita boleh tahu procedure number dia apa dia punya procedure name. Okey, ada lagi tak attribute yang bersandar yang kita boleh yang dia bersandar kepada primary key? Ada lagi tak attribute yang boleh bersandar dengan primary key ataupun kita panggil dia sebagai partial dependencies dalam database? Kita nak tengok yang bersandar dengan primary key tu dekat relation yang ketiga, yang table 3 ke atau table 2, 1 Semua ke table. Semua table. Semua table ni. Ada lagi tak yang kita boleh kita tengok apa partial dependencies dia? Ada lagi tak yang bersandar, attribute yang bersandar kepada primary key? Tak ada. Okay, ini berkaitan dengan pad, ini berkaitan dengan appointment, ini berkaitan dengan prosedur. Ada lagi tak? Owner? Daripada pad ID kita tahu siapa owner dia. Boleh tak? Boleh. Daripada pad ID tahu owner. Tapi dekat dalam table pad dah tahu kan, madam? So kita pecahkanlah table ni. Kita pecahkan table ni. Kita pecahkan table ni. Boleh tak macam tu? So kiranya table yang lain tu ada pad ID, owner. Apa lagi yang pad sesuai? Name. Dengan pad name. Itu berkaitan dengan pad. Apa-apa yang berkaitan dengan pad kita letak dalam table first ni. Pad ID, pad name, pad type, pad age. Okay, appointment kita dah letak dah. Okay, appointment dia apa, procedure number dia apa, visit date dia bila, bla 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 bla. Okay, so procedure, so pad ID, procedure number dengan procedure name. Okay, so dekat sini, dekat table yang ketiga ni, okay, so Sarah ambil yang ni kan, procedure name ni kan. Owner. So yang ni tak payah letak dalam ni, kat sini ni. Sebab Sarah dah buat dia dalam table yang ketiga. So ini semua berkaitan dengan appointment sahaja. Okay, ni berkaitan dengan prosedur. Pad ID, prosedur 6. Okay, kalau nak better lagi, letak visit date dia bila. Prosedur name dengan visit date. Ataupun kalau dah tak nak pun letak kat sini pun tak ada masalah. Boleh dah. Okay, last lagi, apa lagi yang kita boleh create table untuk ni, untuk kita transform pula kepada 3NF. Ada lagi tak attribute yang bersandar ataupun kita panggil dia sebagai partial dependencies. So berkaitan dengan owner lah, owner. So kita create satu table lagi untuk owner. Okay, owner ni kita tahu daripada mana? Macam mana kita nak tahu owner dia? Daripada pad ID. Yes, kita boleh tahu melalui pad ID. Okay, boleh? Daripada pad ID, kita boleh tahu owner pad tu siapa dan juga kita boleh tahu dia punya apa prosedur yang dia kena ambil. Prosedur name. Okay, so daripada sini kita akan transform lagi kepada 3NF. So kita tambah lagi satu relation iaitu owner. Okay, boleh? Boleh. So dalam table owner tu ada pad ID, owner dengan prosedur name. Ya. Okay, so keseluruhan empat table nanti, so dia ada relation. So daripada pad ID kita boleh tahu pad name. Daripada pad ID kita boleh juga tahu appointment. Daripada pad ID juga kita boleh tahu prosedur apa. Daripada pad ID kita boleh tahu siapa owner pad tersebut. Alright? Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, kawan-kawan yang lain boleh? Boleh, madam. Boleh. Alright, okay. So, tahniah Sarah. Okay, cuba lagi tengok satu contoh jawapan daripada kawan-kawan yang lain. Okay, kita cuba tengok daripada Syarwini. Tengok daripada Syarwini. Okay, ini first. Apa ni Syarwini? First UNF. Ni bukan UNF dah tahu. Ini 1NF. Soalan yang asal ni adalah UNF. Unnormalized form ataupun unnormalized
table. Okay, so dekat sini Syafrini dah normalize this table. So kita kenali dia sebagai first NF. Okay, dia punya nama dia apa? Syarwini? Syarwini ada? Saya madam. Syarwini lupa nak letak apa nama relation ni? Apa nama table ni? So kena ada nama. Pet detail lah madam. So kena ada nama. Kalau tak letak nama nanti tak boleh dapat markah penuh. Boleh Syarwini? Boleh ingat? Boleh madam. Sorry madam. Kena yang tak apa, kita belajar. So kita kena letak nama macam tadi, macam Sarah letak tadi. Contoh macam tadi Sarah letak nama dia Pet. Okay. So dekat sini Syarwini nak letak nama apa untuk first NF ni? Pet detail. Okay, so Syarwini letak nama Pet detail. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so daripada first relation pet detail. So Syarwini ambil attribute pet ID. Okay, tak boleh ada space Syarwini? Ya madam. Tak boleh ada space tau. So kena letak kena ikut bulat-bulat underscore ni. So pet name, pet type, pet age, and then ada owner. Okay, betul. Okay, second relation. Apa nama second relation ni? Procedure madam. Procedure. Okay, so ada procedure name. Syarwini, ada bagi tahu juga, show juga primary key ya. Kat bawah tu kena tulis primary key madam. Boleh tulis ataupun Syarwini buat garis macam Sarah buat ni. Gariskan dia. Okay madam. Contoh procedure number sebagai primary key. So Syarwini gariskan dia. Boleh? Baik madam. Alright. Okay, so untuk second relation procedure, so procedure number sebagai primary key. So daripada situ kita boleh tahu procedure name, visit date, dan juga lagi satu, Syarwini kena tambah lagi satu foreign key. Foreign key dia apa? Pet ID ya madam. Yes, kita ambil primary key daripada first relation, kita letak dalam dekat table yang kedua sebagai foreign key, pet ID. Baru dia boleh communicate between two relation ni. Okay, boleh? Boleh madam. Alright. Okay, so ini first NF. Okay, next ni 2 NF. Okay, 2 NF kita kena ada berapa relation? Berapa table? Ingat tak saya bagi tahu? First NF kita kena ada berapa relation? Ataupun berapa table? 2 madam. 2. Okay, kita kena ada dua relation. Okay, kalau 2NF kita kena ada berapa? Yes, 3 relation. Kalau 3NF kita kena ada 4 relation. Okay, untuk second NF Syarwini kurang lagi satu relation. Okay, so untuk second NF, okay, first relation. Okay, first relation ini berkaitan dengan pet ID, owner, visit date, procedure name. Okay, so apa nama relation untuk first ni, Syarwini? First relation ni apa namanya? Procedure madam. From pet ID. So from pet ID, so kita boleh tahu owner, visit date dan juga procedure name. So apa nama dia? Appointment madam. Appointment. Okay, appointment. Okay, Syarwini. Ya madam. Okay, ni tak boleh tahu. Ini tak boleh macam ni. Ingat tak? Dia tidak boleh ada double ataupun triple value. Okay, tengok dekat sini owner, so refer kepada 3. So Syarwini kena letak ni lah semua.
Nampak tak kat sini? Contohnya appointment ni kan. So Syahrini kena pecahkan. Okay, ni 1, ni 2, ni 3. Ikut kepada date dia. Baik, madam. Boleh? Okay. Boleh, madam. So ini table ataupun relation appointment. So dalam relation appointment, so pet ID sebagai primary key. Okay, from pet ID, so kita boleh tahu owner dia siapa. And then bila dia kena datang klinik, visit date dia bila, and then apa procedure name yang dia kena ambil. Okay. Second relation, apa nama dia ni? Sorry, madam. Yang mana, madam? Yang ni, table yang kedua ni. Pet ID, procedure name. Procedure, madam? Procedure. Okay, ni procedure dah ada kat sini. First relation tadi. First and F. Untuk yang ni? Vaksin. Vaksin. Contohlah Okay, vaksin 2, 4. Okay, Syahrini tengok dekat sini untuk yang ni, table yang ni. Okay, pet ID 2, 4, 6. Okay, procedure name dekat sini juga berlaku multi-value attribute ataupun value, multi-value lah, multi-value entity ataupun entity. So nampak tak? Hanya satu pet ID dia refer kepada 3 procedure name. So tak boleh. Okay, kena pecahkan lah, madam. Ya, tak boleh. Dia kena satu je. Nampak tak kat sini? Kat sini Syahrini dah faham dah. Okay, procedure number 01 refer kepada rabies vaccination. Okay, procedure number 10 refer kepada examine and treat 1 ni. Okay, procedure number 05 refer kepada heartworm test. Okay, so kat sini kenapa dia jadi berkumpul pula kepada satu? Kalau contoh Syahrini nak buat table ni berkaitan dengan vaksin sahaja, so Syahrini ubahlah. Okay, rabies ni ataupun vaksin dah sesuai dekat sini. So ubahlah kepada table yang lain. Contohnya apa? Contohnya untuk visit sahaja. Okay, visit date sahaja. So Syahrini buat, okay, visit date, pet ID, okay, pet number, visit date dia bila? Dia satu entiti ataupun satu data tu untuk satu saja. Baik, madam. Faham. Boleh? Boleh, madam. Betul ni? Betul-betul, madam. Nanti saya betulkan, madam. Syahrini boleh faham tak ni? Boleh, madam. Boleh? Alright, okay. Okay, tahniah kerana berani. Okay, berani buat. Okay, so next. Siapa lagi nak share jawapan dia? Kalau tak, kita tak tahu jawapan tu yang kamu buat tu betul ataupun salah. Okay. Siapa lagi yang nak share jawapan dia? Volunteer. Izham? Siapa Izham? Ya, saya. Mana Okay. Kita tengok jawapan. Allah. Sakit badan terus. Okay. Tu. Ini first, second ataupun third and F? First and F. First and F. Okay. Ini adalah first and F. Kawan-kawan yang tak boleh macam blur-blur lagi, tengok Okay, untuk first and F, so make sure kita memenuhi syarat dia iaitu setiap attribute tu dia dalam keadaan single value. Dia tak ada double, single value. And then kita kena cari primary key. Attribute yang ada possibility untuk jadi primary key. Okay, so daripada first and F, daripada ni, okay, dah buat dua relation, satu type cat, okay. Tapi apa jadi dengan dog dengan bird ni? Yang kedua adalah date. Okay, tak ada masalah. Nama relation tak ada masalah. Okay, so kita tengok
single value. Kita tengok dekat type cat ni. Okay, semua adalah dalam keadaan single value. Okay, kita tengok dekat table yang kedua ataupun relation yang kedua iaitu date. Okay. Saya salah pada yang visit date tu, yang underscore bawah tu. Lupa nak pandang. Nampak tak? Kamu dah pandai dah. Kat mana kamu salah? Tak payah saya bagi tahu. Dekat table yang kedua, dekat attribute visit date, kemudian ni semua ni kan dalam keadaan multi value kan. Hai. Kalau buat 246 tu dah jadi single value. 298 341 519. Ni dah jadi single value. Oh. Sebabnya kan dia by row kan. Ni by row, satu data. Alah, lupa lah. Macam tu. Allah. Silap sikit je kan. Sikit je. So make sure kena ingat dua ni. Ni ingat. First and F, kita mesti pastikan setiap attribute tu mesti single value. Satu row, satu data. Dan juga kita kenal pasti mana attribute yang kita rasa dia sesuai untuk jadi PK. So kita asingkan. Okay, untuk yang kedua ni, alhamdulillah semua orang boleh buat lah. Okay, so ada dua relation. Okay. Balik. Okay. Second and F ada tak? Tak ada, saya buat first and F je. Okay. Okay, untuk second and F, okay, samalah untuk second and F. So kita tengok lagi daripada table first and F ni, ada tak lagi daripada primary, ada tak lagi maklumat yang kita boleh yang bersandar kepada primary key. Yang bersandar kepada primary key. Okay, contoh tadi kita buat untuk first, first and Allah. Okay, untuk first and F, buat sensitif betul lah benda lah ni. Okay, first and F, buat satu type cat. Okay, so dalam type cat ni adalah pet ID, pet name. Ni tak boleh ada space tau. Ni ingat tak boleh ada space. Alamak. Pet name, kemudian ada pet age, kemudian ada owner. Okay, kemudian relation yang kedua adalah date. Okay, dalam date apa attribute dia? Pet ID, ni garis sebagai PK, kemudian ada visit date. Yang ni buat visit date. Visit date sebagai apa ni? Sebagai primary apa tu? key ke? Bukan. Patutnya primary key, pet ID tu bukan. Saya baru Date ingat. sesuai tak date tu jadi sebagai primary key? Yang tak sesuai kan? Macam sebabnya dekat procedure number ni, ini lagi unik. Procedure number. Sebabnya kenapa kita daripada procedure number ni, kita tahu procedure name dia. 01 merujuk kepada rabies. 10 merujuk kepada eczema ni. So dia lagi sesuai, dia lagi unik. So visit procedure number adalah primary key. Madam, sebab Madam kata visit date tu bukan tak sesuai primary key sebab takut ID lain akan ada tarikh yang sama Betul. Okay. Contoh pada Januari 13, person number 01, vaksin dia adalah rabies. Ada lagi tak Januari 13? Okay, ni Januari 13, 01 rabies. Tapi ID pet dia jenis lain. Ini 246, macam ni yang 341. 519 tu date dia sama.
Jadi kita tak nak lah, kita tak nak ada redundance. Faham. Boleh? Okay. Boleh. Alright. Okay. Ni first and F. Okay, 2 and F. Okay, 2 and F daripada table ni, daripada dua relation ni, okay, apa lagi yang kita boleh yang bersandar? Apa lagi attribute yang bersandar yang kita boleh pecahkan dia jadi asing? Kita nak tahu pasal apa lagi? Ini pasal pet je kan? Type cat ni pasal pet. Ini pasal date. Apa lagi kita boleh tahu? Yang kita boleh simpelkan lagi, ringkaskan lagi. Apa yang Daripada pet Owner. ID kita boleh tahu apa? Daripada pet ID kita boleh tahu ownernya siapa. So kita owner. klik lagi, kita klik lagi siapa nama dia. Contohnya nama table nama owner. Okay, dalam table owner so ada pet ID, kemudian ada owner, tak muat dah. So ada bla 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 lah. Okay, so yang table yang asal ni pet ID, pet name, pet age, owner ni kita buang lah sebab kita dah asingkan dia dalam table yang lain. Boleh? Oh, faham. Okay, ni 2 and F dah ada 3 table. Okay, kalau 3 and F pula, apa lagi yang kita boleh keluarkan? Apa yang lagi yang kita boleh keluarkan supaya data tu lagi ringkas? Okay, kita tengok table yang pertama, type cat ni. Ada lagi tak yang kita boleh keluarkan? Tak ada. Tak ada lah kan? Okay, tengok table yang kedua, date. Ada tak yang kita boleh keluarkan untuk maklumat dia sahaja? Procedure name. Kita boleh keluarkan maklumat berkaitan dengan prosedur. Okay, prosedur dalam ni kita cuma nak 2 je, iaitu prosedur number. Daripada prosedur number kita boleh tahu prosedur name. Okay, so dari table date ni kita tak adalah 2 ni. Ataupun kita keluarkan ni. So kita kekalkan ni sebab dia sebagai foreign key nanti. Kiranya masuk ke normalization yang baru yang ada dekat table yang lama date tu kena buang lah dekat yang baru ni. Ya. Okay, faham. Okay, boleh Am? Boleh Boleh betul ni? Boleh Boleh. Okay, so ada lagi nak share jawapan? Lagi tak nak share jawapan? Tak ada dah? Selesai? Selesai ke? Tak selesai ke? Selesai. Boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh. Okay, kita cuba kita cuba lagi satu. Saya tunjuk dulu satu lagi contoh. Sekejap saya nak ambil jawapan. Saya nak ambil jawapan pula. Saya nak ambil soalan sekejap. Saya nak copy sekejap soalan ni. Ni dia. Okey, ni dia. Okay, sorry ada gangguan sekejap.
Saya nak copy soalan ni, tak habis-habis lagi ni. Alright. Okay, so saya share screen. Okay, nampak tak soalan ni? Nampak tak? Jelas tak? Ke kabur? Kabur sikit, madam. Sebab saya copy. Besarkan Ya, sikit boleh? besarkan, takut lagi pecah. Okay, nampak? Boleh? Nampak, madam. Nampak, Okay. madam. Ya. Bapak nampak lah. Tak nampak pun bapak nampak. Okay. Kita tengok table ni. Ni table yang kita dapat dalam bentuk U and F. Okay, dalam bentuk U and F. Okay, so kita nak normalize this table kepada first and F, second and F, ataupun kalau dia sesuai, so kita akan normalize dia sampai 3 and F. Okay, first kita nak buat first and F. Okay, syarat dia first and F kita tak nak ada multi-value attribute, dan juga kita nak apa lagi satu? Kita nak pecahkan dia kepada primary key, kepada dua relational ataupun dua relation. Okey, apa dua relation yang sesuai? Daripada table ni apa dua relation yang sesuai? Staff kan? Staff. NIN tu apa, madam? NIN. Okey. Mana ni? Employee, madam. Customer Employee. Employee kat mana ada employee? Kat soalan dia ada nyata, madam. Employees of Instant Cover and their contract to work at hotel. Okay, Instant Cover adalah relation dia. Relation. Table ni namanya Instant Cover. Okay, so ini maklumat berkaitan dengan employee dia. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 attribute. First attribute NIN, contract number, hours per week, name, hotel number dan juga hotel location. Okay, daripada 6 attribute ni, okay, you should determine which attribute yang kita rasa suitable ataupun sesuai untuk kita assume sebagai primary key. Mana satu? NIN. NIN. Hotel number. Hotel number. Boleh hotel number. Okay. So, first primary key NIN. So, daripada primary key NIN, so kita dapat tahu maklumat berkaitan dengan apa? E-name. Kita tahu maklumat berkaitan dengan contract number. E-name lagi? Contract number. Contract number lagi? Hours per week. Hours per week. Okay, selesai. Okay, untuk second primary key iaitu hotel number, so kita dapat tahu apa? Apa yang kita dapat tahu daripada? Yes, daripada hotel number, so kita dapat tahu hotel location. Okay, so kita create two relation untuk first and F. Okay, first and F berkaitan dengan NIN, contract number, hours per week dan juga e-name. So kita nak namakan relation ni sebagai apa? Employee. P-L-O-Y-E, employee. So dalam relation employee, kita ada NIN sebagai primary key, and then kita ada contract number,
So kita ada hours per week dan kita ada nama Name. employee, e-name. Okay, so second relation, apa kita nak namakan dia? Maybe Hotel. hotels details, madam. Hotel. Okay, so dalam relation hotel, so kita ada dua attribute iaitu Hotel Hotel. number dengan hotel location ada. hotel number sebagai primary key, kemudian hotel location. Okay, next apa? Next attribute. NIN, number. madam. Yes, NIN sebagai foreign key. Okay, so selesai untuk first and F. Okay, second and F. Okay, refer kepada first and F. Ada tak? Tengok table employee. NIN, contract number, hours per week, e-name. Ada tak attribute yang kita boleh pecahkan dia? Ada tak attribute yang kita boleh pecahkan dia? Boleh, madam. Tak boleh? Boleh, madam. Boleh. Apa dia? Saya rasa dia punya working hours, nama dia employer name, madam. Employee name, Dengan dia punya hours per work. hours per Dengan hours per week. yes, madam. Okay, from NIN, so kita tahu hours per week. Gitu. Dia nak buat table Working hours hours, lah. madam. Lepas tu dia nak letak Working nama hours. employee dengan hours. Kalau saya letak contract number boleh, madam? Contract number. Okay, so from contract number, so kita dapat tahu apa? Hours per week kan, madam? Kita dapat tahu Contract hours. number kita dapat per tahu. Kita dapat tahu e-name. Dapat tahu e-name. So C1024 refer kepada John Smith. C1024 kita dapat tahu ni orang lain ni yang kedua ni. Siapa nama yang kedua ni? Ingat dah siapa? Roaring. Madam terbatam tadi. So satu contract number, nama berbeza. Boleh tak? Contoh yang kedua, C1025 first refer kepada Sarah. C1025 refer kepada John Smith. Boleh tak? Contoh kalau kita buat searching C1025 keluar dua nama. Boleh tak? Unik tak? Tak, madam. Taklah. Okay, so tak boleh. So apa yang boleh? Apa dia yang boleh? E-name, madam. E-name, okay. E-name macam mana? Kita nak tahu apa? From apa kita dapat tahu e-name? Daripada e-name kita dapat tahu hours per week. So e-name sebagai primary key. Tapi ada nama sama lah, ya Allah tak perasan. Okay. Tengok pula table yang kedua, hotel. Ada tak yang kita boleh pecahkan? Hotel number, hotel location, NIN. Tak ada. Tak ada. Okay, tengok kedua-dua table. Ada tak satu relation baru yang kita boleh create? Hours per week. Tengok kedua-dua relation, ada tak satu table baru yang kita boleh create? Boleh kan? Perasan Boleh, tak? madam. Perasan tak? Daripada contract number, kita boleh tahu hotel mana dia duduk. Kita boleh tahu nombor hotel dan kita boleh tahu dekat mana location hotel tu. Betul tak?
Contract number C1024, hotel number H25. Location dia dekat Edinburgh. Okey, mana-mana kontrak number yang bernombor C1025, tak kisahlah Sarah ke, John ke, tapi hotel number dia sama, H4, berada di Glasgow. Betul tak? Unik tak? Unik lah kan? Sebab satu kontrak number refer kepada satu hotel number. Okay, so dekat sini kita boleh create satu table baru, iaitu apa? Mungkin dah. Kita namakan dia sebagai hotel apa? Apa nak letak nama? Kontrak apa? Saya ikut je ni. Kontrak apa? Kontrak apa? Kontrak location. Kontrak hotel. Kontrak hotel pun tu kontrak location lah. Okey, daripada kontrak number. So kita boleh tahu hotel number. Dia duduk hotel mana? Hotel number. And then kita tahu hotel location. Betul? Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, so yang ni kita kekal lah. Employee. Okay, maklumat yang ada dalam employee. NIN. Kemudian contract number. Kemudian kita tahu hours per week. And then kita tahu siapa employee dia, name. Boleh? Boleh. Ataupun dekat sini kita keluarkan yang ni pun boleh, tak ada masalah. Kita keluarkan contract number ni. Kita dah buat table baru kat dia tadi. Berkaitan dengan contract location tu. So kita keluarkan. So untuk table employee ni kita letak maklumat berkaitan dengan employee sahaja. Tak ada maklumat lain. Tak ada maklumat lain. Kita tak campur dengan maklumat lain. So maksudnya kita letak name, NIN. Kemudian hours per week. Kerja dia dan juga nama employee. Okay. Yang ketiga, hotel. Okay, hotel. Kita tahu hotel. Hotel number. Kemudian hotel location. Kemudian NIN. Okay. Perlu tak kepada 3NF? Perlu tak kepada 3NF? Kenapa? Tak perlu. Kenapa? Sebab semua dah disenaraikan. Semua dah. Ada lagi tak yang bersandar? Ada tak lagi partial dependencies? Tak ada. Tak ada dah? Tak ada. Ada lagi tak? Betul? Tak ada? Betul, tak ada. Ada. Tengok betul-betul. Yang unik lagi yang boleh kita asingkan. Iaitu NIN, hours per week dan juga e-name. Dah ada dah employee. Ni dah ada. Sorry. Contract location kita dah tahu dah. Contract number, kita tahu hotel number, kita tahu hotel location. Okay. Next, hotel. So, hotel number, hotel location dan juga NIN so tahu. Okay. Ada lagi tak? Tak ada dah? Sampai sini je. Ada lagi tak? Tak ada lah kan? Betul? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada dah? Alright. Okay. So, kita buat normalization dia sampai kepada 2NF sahaja. Sebabnya kita dah dapat dah maklumat berkaitan dengan
tiga perkara. Kita dapat tahu berkaitan dengan hotel, kita dapat tahu berkaitan dengan employee, kita juga dapat tahu berkaitan dengan employee location sesuai ni, employee location. Saya tukarlah nama ni baru nampak cantik sikit. Employee location. Employee tu dia duduk kat mana? Alright. Okay, so selesai sudah kita punya normalization. Okay, boleh tak? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. So, kalau daripada soalan ni, contohlah saya suruh kamu list partial dependencies. Kamu boleh tak list kan? Partial depend tu Maksudnya attribute yang bersandar. Boleh tak? boleh. Contohnya kamu buat ni lah. Contohnya NIN, daripada NIN kita dapat tahu contract number, hours per week, e-name. Daripada hotel number kita dapat tahu hotel location. Ni kita panggil dia sebagai partial dependencies. Contohnya NIN kita dapat tahu contract number. And then kita dapat tahu apa? Hours. And then kita dapat tahu apa? E-name. Okay, apa lagi? Hotel number. Hotel number. So kita dapat tahu hotel location. Apa lagi? So dua je lah sebab ada dua je primary key kat sini. Contract. Contract number ni pun boleh jadi primary key sebab dia juga unique contract number. So kita boleh dapat tahu apa tadi? Hotel number, hotel location. Hotel number dan juga hotel location. Okay, boleh? Boleh, Madam. Baik. Boleh faham tak setakat ni? Syavini boleh, Syavini? Boleh, Madam. Betul Okay. Betul ni semua. Ada nak tanya apa-apa sampai sini? Faham, Madam? Yang faham. Yang tak faham macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh. Betul, sure. Sure. Boleh. Kena banyak praktis lah. Okay. Memanglah normalization ni memang kena banyak praktis. Macam mana nak bagi kamu praktis Ada cara tak untuk bagi kamu praktis? Bagi latihan, Madam. Bagi macam yang Madam bagi tu lah. Bagi latihan lah kan? Question. Tapi tak semua buat. Sedih saya. Okay. Buat. Macam mana Tak apa, gini. Kita tengok untuk topik yang ni, topik normalization dan juga ERD ni ada satu assessment, lab 2 berkaitan dengan normalization. Okey, jom kita tengok sekejap soalan dia. Kita bincang sekejap soalannya. Normalization exercise. Okay, so saya ada banyak ni untuk soalan-soalan normalization ni. Okay, nanti saya compile, saya letak dekat CDOS. Boleh? Boleh, Madam. Saya buat tu, jangan pula tak buat. Buatlah. Buat, Madam. Buat. Kalau dah siap nanti boleh je bagi kat saya untuk saya check betul ke salah. Tak semestinya tunggu Madam bagi kita kat nak. CDOS kan? Tak semestinya tunggu kita nak bincang dalam kelas, tak payah. Okay, sekejap ni saya nak share soalan lab. Mana dah? Kita bincang sekejap soalan lab. Okay, nampak tak? Nampak.
Okay, nampak Yang ni kita buat besok. So boleh tengok-tengok dululah. So esok dalam kelas kita cuba buat. Allah, buat yang ni. Okay, ni dia. Okay, show CLO2, show a well-structured database using the database query to manipulate the database with an appropriate commercial database management system, employment organization requirement. Okay, so topik 3.1, apply the normalization concept. So duration adalah 1.5 hours, 1 jam setengah saja untuk kamu siapkan assessment ni. So kita buat besok lah dalam kelas kita besok. Okay, so diberi table dalam figure 1 tu, satu table staff number, detail of patient dental appointment. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 attribute. Okay, staff number, dentist name, patient number, patient name, appointment date, appointment time dan juga surgery number. Okay, from the table, so dia nak list 3 functional dependencies attribute. So list 3 functional dependencies attribute. Yang saya tanya kamu tadi je lah. So daripada primary key, apa yang kita boleh tahu? So kat sini dia dah siap-siap bagi tahu dah. Ada 3 functional dependencies ataupun FD. So kamu agak-agaknya apa FD tu? So dah nampak kan kat situ? Okay, yang kedua ataupun B, normalize the table from UNF to third ataupun 3NF. Okay, bila kamu dapat kenal pasti identify FD tu, functional dependencies tu, automatically kamu dapat normalize table ni. Kan? Betul tak? Betul. Contoh. First, first FD apa? Staff number. Okay, daripada staff number kita dapat tahu apa? Dentist name. Okay, kita dapat tahu dentist name. Yang kedua? Patient Patient number. Kita cari dulu primary key, patient number. Okay, from patient number, so kita dapat tahu Patient name. patient name. Okay, lagi? Baru 2. Appointment. 3. Yang ketiga, cari dulu primary key, attribute yang kamu rasa sesuai, yang unik. Surgery number. Yes, surgery number. Okay, from surgery number, so kita dapat tahu maklumat berkaitan dengan Appointment, date and time. Appointment. So, nampak? Boleh? Boleh. So, daripada situ nanti kamu akan olah table ni kepada 2NF and then 3NF. 3NF. Daripada staff number, kita boleh tahu patient number. Kita boleh tahu surgery number. Contoh je tu. Okay, boleh? Okay, soalan lab task ni saya dah upload dekat SIDOS. So boleh download siap-siap. So besok kita buat dalam kelas. Okay, habis dari kelas terus boleh hantar. Tak payah nak tangguh-tangguh. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Kalau rajin boleh buat terus malam ni. Esok terus hantar. Ataupun kita bincang dulu, semak dulu baru hantar. Sebab ni ini adalah assignment. So assignment tak ada masalah nak buat macam mana. Kalau saya suka assignment ni kalau boleh semua dapat full mark. Tengok tak lab 1 hari tu. Saya dah tanda. Kamu dah check tak dekat SIDOS? Dah check, madam. So okay tak markahnya? Apa ni markah quiz Lab 1. Dekat SIDOS Saya belum tengok lagi. SIDOS. So saya dah tanda lab 1 tu kamu boleh tengok lah dekat SIDOS. Ada markah yang okey, ada markah yang tak berapa okey lah. So sepatutnya assignment ni kamu kena score lah. Paling tak ada pun mestilah dapat 80 sebab assignment kan kamu boleh buat
perbincangan, kamu boleh rujuk buku, kamu boleh rujuk siapa-siapa. So tak ada sebab lah untuk kita dapat markah rendah. So saya dah tanda, kamu boleh tengok dekat SIDOS. Kalau salah tu salahnya salah apa? Tengok balik. Okay, boleh? Yang mana salah tu saya ada komen lah. Kamu tengok dah dekat komen tu. Kalau dekat ruangan komen tu kosong, maksudnya tak ada apa-apa lah. Kalau ada dekat ruangan komen tu ada nombor, maksudnya itu saya komen lah. Saya komen apa-apa yang saya rasa kamu perlu perbaiki lah. Boleh? Boleh? Ke semua dah tengok SIDOS dah ni? Belum, Madam. Nanti lah tengok. Nanti tengok. Okay, so kita stop sampai sini lah. Boleh? Untuk hari ni. Kita jumpa lagi besok. Boleh. Boleh. Alah, Boleh, lepas Madam. nasi ke? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Tak semangat Lemah je baru semangat. lepas naik cuti. Itulah. Banyak makan maruku ni. Syamini bagi kat dia orang je maruku ni. Right. So semua ada ke? Ni ada yang tak ada ni. Siapa yang tak ada ni agak-agaknya? Siapa yang tak ada? Ada yang tak masuk kelas hari ni? Okay, tak apalah, nanti saya tengok attendance. Okay, so ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita dismiss kelas kita pagi ni? Tak ada pagi dah, tengah hari dah. Tak ada Madam, semua clear. Tak ada. Boleh? Okay. Saya cuba compilekan semua contoh-contoh latihan yang saya ada berkaitan dengan normalization. Saya upload dekat SIDOS, and then kalau you all rasa nak buat, buatlah. Buat nanti kalau nak minta saya tanda, nanti WhatsApp bagi tahu saya. WhatsApp saya. Kakak nak suruh saya semak jawapan tu. Boleh? Boleh. Boleh Madam. So tak ada paksaan, tak ada. Jangan kata pula saya paksa buat ke, tak ada. So kalau kamu nak buat, kamu buat. Kalau nak suruh saya check, saya semak jawapan, so boleh send bagi kat saya. WhatsApp personal saya lah. Okay? Boleh? Okay. So kita dismiss dulu kelas kita pada hari ni. Dan kita jumpa lagi besok. Kita cuba selesaikan lab task 2 berkaitan dengan topik 3. Okay, boleh? Okey, Madam. Okay, Boleh. terima kasih. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih.